Bagaimanakah anda menggunakan hukum indeks untuk operasi pendaraban dan pembahagian? Uji minda 1.2i, soalan nombor 2. Kita mulakan dengan bahagian A. Kita ada 11 kuasa 3 darab 4 kuasa 2 per dengan 11 kuasa 2. Dan semua ini dalam satu kurungan dan di luarnya ada kuasa 2. Kita boleh buat, kita buang kurungan, kita dapat 3, 11 kuasa 3, 2 ini kita kena darab dengan 2, darab dengan 4 kuasa 2, 2 di luar kena darab dengan 2, kena masukkan bahagi dengan di bawah ada 11 kuasa 2 pun sama kena darab dengan 2. Jadi apa yang kita ada dekat sini? Kita dapat 11 kuasa 6 darab 4 kuasa 4 per dengan 11 kuasa 4. Kita nampak ada dua asas yang sama itu, iaitu asas 11 dan asas 11. Jadi apabila asas yang sama dengan operasi bahagi, kita tahu kita boleh tulis sekali saja asasnya dan indeksnya kita tolakkan. Jadi kita dapat 11 kuasa 2 darab 4 kuasa 4. Bahagian B. 3 kuasa 3 darab 6 kuasa 2 dan di luarnya kuasa 3. Kuasa 3 ini hanyalah untuk 6 kuasa 2 sahaja. Per dengan 6 kuasa 4. Sama dengan 3 kuasa 3 masih kekal 3 kuasa 3 darab dengan 6 kuasa 2, di luarnya ada 3, jadi kena darab dengan 3 per dengan 6 kuasa 4. Sama dengan 3 kuasa 3 darab dengan 6 kuasa 6 per dengan 6 kuasa 4, maksudnya bahagi 6 kuasa 4. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh tolakkan indeksnya. 6 tolak 4. Kita tulis sekali sahaja asasnya. Jadi sama dengan 3 kuasa 3 darab 6 kuasa 2. Soalan C. 4 kuasa 2 per 6 kuasa 3. Semua ini duduk dalam satu kurungan yang sama dan di luarnya ada kuasa 3. Bahagi dengan 4 kuasa 2 per 6 kuasa 3. Sama dengan, jadi yang ada kurungan ini kita buang kurungannya, kuasa 3 kita darabkan per dengan 6 kuasa 3 pun di dalam kurungan, jadi dia pun kena darab dengan 3. Bahagi dengan 4 kuasa 2 per 6 kuasa 3. Di sini kita nampak ada asas 4, ada 2 kali. Kita tulis sekali sahaja. 4, 2 darab 3, indeksnya 6. Bahagi dengan 4 kuasa 2. Bila bahagi bermaksud kita boleh tolakkan indeksnya. Tulis sekali sahaja. Okey. Per dengan di bawah ada 6 kuasa 9. Bahagi dengan 6 kuasa 3. Jadi, apa kita boleh buat dengan indeksnya? Kita boleh tolakkan indeksnya. Jadi, kita akan dapat sama dengan 4 kuasa 4 per 6 kuasa 6. Soalan D.
Wah, ini panjang nah, jadi berhati-hati, lihat betul-betul kurungan, tanda negatif, kuasanya untuk siapa, jadi kita lihat betul-betul. Kurungan, buka lagi satu kurungan untuk negatif 4, kuasa 6. Jadi negatif 4 kuasa 6, tutup kurungan, ada kuasa 2 dekat luar. Wah. Darab dengan negatif 5 kuasa 2 di dalam dan ada kuasa 3 di luar. Per dengan negatif 4 kuasa 6 darab negatif 5 kuasa 2. Okey. Jadi kita ada negatif 4 kuasa 6 kuasa 2 dekat luar. Apa kita boleh buat adalah dia akan jadi negatif 4 kuasa, mesti letak dalam kurungan ya, 6 darab 2. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, kita ada negatif 5. Okey. Kuasa 2 bukan di luar kurungan ya, di dalam kurungan. Okey. Dan kuasa 3. Jadi kena darab dengan 3. Tutup kurungan. Per dengan negatif 4 dalam kurungan kuasa 6 darab negatif 5 kuasa 2. Sama dengan kita ada dua asas kat sini, negatif 4 dan negatif 5. Jadi apa kita buat? Negatif 4 dalam kurungan. Operasinya bahagi. 6 darab 2, 12. Bahagi jadi tolakkan indeksnya. Lepas tu kita ada satu lagi asas iaitu negatif 5. Okay. Perhatikan 2 darab 3 ini adalah di dalam kurungan. Sama dengan kita nampak ada dua asas dekat sini, negatif 4 dan juga asas 5. Kita akan asingkan. Jadi negatif 4, kita tulis sekali saja. 6 darab 2 adalah 12. Tolakkan sebab operasi bahagi, tolak 6. Indeksnya. Dan kita ada dekat sini negatif 5 kuasa 6. Negatif 5 kuasa 6 dalam kurungan ya. Per dengan negatif 5 kuasa 2 di luar kurungan. Jadi apa kita kena buat? Kita nampak kuasanya adalah nombor genap. Jadi kita boleh dapat negatif 4 atas ni 12 tolak 6, 12 tolak 6, 6. Dan ini negatif 5, ini negatif 5 kuasa 6. Kuasa 6 ni bukan duduk di luar, duduk di dalam. Jadi di sini kita boleh buat ada satu nilai kat sini negatif 1, kita pisahkan dia. Jadi kita ada 5 kuasa 6. Okey. Di bawah sebab kuasa dia genap, dia tak ada masalah. Dia memang jadi 5 kuasa 2. Jadi dekat bawah memang kita ada 5 kuasa 2. Sebab negatif 5 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. Sebab indeksnya genap. Jadi nilainya tetap positif. Jadi kita teruskan, kita dapat negatif 4 kuasa 6. Okey. Dan ada negatif 1. Kita boleh kat situ negatif 1. Dan 5 kuasa 6 tolak 2. 4. 5 kuasa 4. Okey, di mana kita nak letak negatif ni? Letak dekat tepi ni nampak macam tak kena ya. Jadi kita letak dia di awalnya. Jadi letak negatif. Negatif 4
kuasa 6, 5 kuasa 4. Jangan lupa ini adalah operasi darab. Kita sambung bahagian E. Kita ada X kuasa 2, Y kuasa 6, darab dengan X kuasa 3, per dengan X, Y kuasa 2. Kita nampak dekat sini ada hanya dua asas sahaja, iaitu asas X dan asas Y. Jadi, kita pisahkan X, tulis sekali saja. Y pun tulis sekali saja. Kita sedia ruang sedikit sebab dekat atas ni kita nak tulis indeks dia. Okey, kita lihat satu persatu indeks dia. Kat sini indeksnya 2. Lepas tu darab, operasi darab dengan indeksnya adalah 3. Jadi, kita kena tambah 3. Dan dia per dengan X. Per dengan X ini maksudnya indeksnya 1. Jadi bahagi. Okay. Per maksudnya bahagi. Jadi kita tolak 1. Jadi ada, semak sikit, ada 3X. 1, 2, 3. Dan indeks pun ada 1, 2, 3. Jadi maksudnya kita dah betul dah lah. Okey, untuk Y pula. Untuk Y ada 1, 2. Jadi yang pertama duduk dekat atas dah tentulah 6. Indeksnya. Per dengan Y kuasa 2, itu adalah operasi bahagi. Bila operasi bahagi, apa kita buat kepada indeksnya? Kita tolak. Jadi, kita dapat X kuasa 2 tambah 3, 5. 5 tolak 1, 4. Dan Y kuasa 6 tolak 2 dapat 4. Soalan F. Kita ada H kuasa 3, K kuasa 2 dan semua ini dalam satu kurungan dan di luarnya ada kuasa 4. Per dengan H, K duduk dalam satu kurungan yang sama dan di luarnya ada kuasa 2. Jadi langkah yang pertama adalah kita hapuskan kurungan tu dahulu ya. Jadi kita dapat H kuasa 3 dekat luar ada 4 jadi kena darab dengan 4. Lepas tu K kuasa 2 kena darab dengan 4. Dan di bawah pun sama. H kuasa 1 jadi 1 darab dengan 2 adalah 2. Kita tulis 2 sajalah, 1 tak perlu tulis. K pun sama, kuasa 1, 1 darab dengan 2 adalah 2. Jadi dekat sini kita lihat ada 2 sahaja pun boleh ubahnya iaitu H dan K. Jadi asasnya ada 2 je. Jadi kita letak asing sikit dan bersedia untuk isikan indeksnya. 3 darab 4 ada 12 dan bahagi dengan H kuasa 2. Bila bahagi maksudnya tolakkan indeksnya. K pula, K 2 darab 4 dah tentulah 8. Bahagi K kuasa 2, bahagi maksudnya tolakkan indeksnya. Jadi apa kita ada? Kita ada H kuasa 10, K kuasa 6. Soalan G. Kita ada M kuasa 5, N kuasa 7, kuasa 3 di luarnya. M kuasa 5, N kuasa 7 ni dalam satu kurungan yang sama. Jadi, per dengan di bawah kita ada M kuasa 2, N kuasa 3 duduk dalam satu kurungan dan di luarnya ada kuasa 2. Jadi, mereka berkongsi kuasa. Jadi, apa kita buat? Kita bahagilah kuasanya masing-masing tu. Jadi, M kuasa 5 kena darab dengan 3. N kuasa 7 pun kena darab dengan 3. Per dengan M kuasa 2, di luar ada kuasa 2 lagi, jadi kena darab dengan 2. N kuasa 3 kena darab dengan 2. Jadi kita ada, dekat sini ada 2 sahaja asas iaitu M dan N
Nampak? Kita letak jarak sikit, bersedia untuk isikan indeksnya. 5 darab 3, 15. Per dengan M kuasa 4, 2 darab 24, M kuasa 4. Per maksudnya bahagi, jadi kita tolakkan indeksnya. N pula dekat atas 7 darab 3, 21. Bahagi dengan N kuasa 3 darab 2, iaitu 6. Bahagi, jadi kita tolakkan indeksnya. Jadi kita dapat M kuasa 9, N kuasa 21 tolak 6, kita dapat 15. Bahagian yang terakhir iaitu bahagian H. Kita lihat ada B kuasa 2, D kuasa 4, kuasa 3. Per dengan B kuasa 2, D kuasa 3 duduk di dalam kurungan yang sama. Okey. Jadi apa kita nampak? Kita boleh buat, kita buang kurungan dulu. Jadi kita ada B kuasa 2 darab 3, 6. D kuasa 4 darab 3, 12. Per dengan B kuasa 2 darab 2, 4. D kuasa 3 darab 2, 6. Jadi kita ada B dengan D saja dekat sini. Jadi B kuasa 6 per maksudnya bahagi. Jadi bila bahagi kita tolakkan indeksnya. D pun sama kuasa 12 per D kuasa 6 maksudnya bahagi. Jadi kita tolakkan indeksnya. Jadi apa kita dapat? Kita dapat B kuasa 2, D kuasa 6. Selesai soalan 2.